insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihil kiram wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yang dikasihi Al-Fadil pengurusi majlis, yang dihormati Musi Surau An-Nur Encik Abdul Wahid bin Syarif, Al-Fadil Ustaz Adnan selaku Imam 1, para imam, pimpinan masyarakat, para ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita berada dalam rumah Allah pada malam ini untuk kita mendengar satu ceramah yang berkaitan dengan tokoh yang sangat hebat, yang bukan sahaja dikagumi oleh kita umat Islam, bahkan golongan orientalis sendiri pun yang menulis dengan jujur terpaksa mengakui kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahawa Michael H. Hart, seorang penulis biografi yang telah mengumpulkan 100 orang tokoh sepanjang tamadun manusia bermula, yang paling memberikan kesan yang positif kepada penduduk dunia, maka dia telah meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat yang pertama, walaupun dia ada nabinya sendiri, yakni Nabi Isa, dan dia beragama Kristian. Kenapa Michael H. Hart meletakkan Nabi di tempat pertama? Kerana kajiannya yang jujur terpaksa diakur dengan kesarjanaan yang dia buat, bahawa memang Nabi yang paling memberi kesan yang positif, yang telah menyebabkan masyarakat menjadi baik. Kita tengok masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, mereka hidup dalam keadaan jahiliyah, tidak mengenal Tuhan yang esa. 360 patung berhala mengelilingi Kaabah. Kita tengok perzinaan berleluasa. Seseorang perempuan yang nak berzina, cukup dia memacakkan bendera merah di hadapan rumahnya untuk memberikan satu signal kepada lelaki bahawa dia rela berzina dengan sesiapa sahaja. Dan bila melahirkan anak, maka ada pakar yang akan melihat anak tu serupa dengan siapa, maka akan dibengkan kepada yang serupa dan seiras dengan anak tersebut. Minum arak berleluasa memang tak dapat dihapuskan pada zaman jahiliyah. Bahkan pada zaman sekarang pun arak tidak dapat dihapuskan. Amerika telah mengeluarkan berbilion dolar untuk menghapuskan arak dengan mengenakan pelbagai akta, telah menghukum ribuan mereka yang terlibat dengan arak, menulis beratus-ratus ribu risalah, namun tidak berjaya untuk menghapuskan arak. Tapi Nabi SAW datang dengan tidak membawa apa-apa akta sekalipun. Dan pada 4 peringkat, bila turun ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bila turun ayat ni, bumi Madinah banjir dengan arak. Sahabat memecahkan tempayang-tempayang arak, walaupun arak sudah sebati dengan orang Arab. Mereka minum arak bukan dalam gelas-gelas macam ni. Mereka ada yang masuk dalam tempayan arak dan tidak akan keluar sehinggalah tempayan itu kering. Ada yang menulis sajak-sajak memuji arak yang sangat hebat, sehingga akan mereka mahu disiram kubur-kubur mereka dengan arak supaya tulang belulang mereka dapat merasai kehebatan arak. Para sahabat ada yang terlibat meminum arak, bahkan mereka yang mati syahid dalam peperangan Uhud, di dalam perut mereka masih ada sari baki arak ketika arak belum diharamkan. Tetapi bila turun ayat yang tegas bahawa wahai orang yang beriman, hanya
judi, arak dan judi, menyembah patung berhala, bertenu nasib adalah perbuatan syaitan, hendaklah kamu jauhi. Maka mereka menjauhi arak dengan tarbiyah dan pendidikan yang dibuat oleh Nabi SAW. Tidak ada satu akta pun yang digubal. Pendidikan yang diberi oleh Nabi telah menjadikan manusia baik. Masyarakat yang ketagih arak telah bertukar menjadi masyarakat yang meletakkan arak sebagai minuman yang paling dibenci. Mana ada tokoh di dunia yang boleh merubah sejarah seperti ini? Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa tak tahu, pernah mempunyai rekod mengebumikan anak perempuan hidup-hidup. Sangat tegar kekafirannya, sehingga kan makcik di negeri di Mekah kata, selagi lembu makan rumput, Sayyidina Umar tak akan masuk Islam. Tetapi setelah dia mendengar ayat Al-Quran daripada surah Taha 1 hingga 5, maka hatinya menjadi cair dan dia memeluk Islam. Bukan sahaja memeluk Islam, dia menjadi tokoh Islam yang sangat hebat, sehingga namanya terpahat, disebut pada hari ini kerana kehebatannya, dan orang melupakan sejarah jahiliahnya yang buruk kerana dia telah mewarnai kehidupannya dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan banyak lagi contoh-contoh yang hebat-hebat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tokoh yang sangat hebat, sehingga kan Dr. Ai Al-Qarni yang terkenal dengan panggilan penulis sejuta pembaca, yang menulis buku La Tahzan, Don't Be Sad, yang diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Bila dia nak menulis tentang Nabi SAW, dia buntu tak tahu nak mulakan daripada mana. Kerana Nabi seluruhnya hebat. Dipandang dari sudut dia pentadbir, dialah pentadbir yang paling hebat. Dipandang dari sisi dia seorang ayah, dia ayah yang paling hebat. Dipandang dari sudut dia ketua keluarga, maka tak ada siapa yang boleh menandingi Nabi dalam mengatur dan mengurus rumah tangga dan keluarga. Bahkan dipandang dari sudut dan sisi mana pun, Nabi tetap mengungguli mana-mana tokoh di atas muka bumi. Mana tidak, beliau SAW baginda bergelar afdalul makhlukat, sebaik-baik makhluk. Dan Nabi inilah yang kita nak bicarakan pada malam ini secara ringkas. Tidak mungkin Nabi menjadi Rasul 23 tahun dapat kita kupas dalam sejam lebih dalam ceramah yang ringkas. Kita ambil poin-poin yang penting sahaja, tuan-tuan. Saya nak beritahu, bukan sahaja Nabi ini disebut dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab, bahkan seluruh para Nabi yang pernah wujud di atas muka bumi mengingatkan umatnya bahawa di akhir zaman akan ada seorang Rasul yang terakhir, yang mana kalau kamu sempat, kamu kena beriman dengan tokoh ini ataupun Rasul ini. Tuan-tuan mungkin pernah melihat Dr. Zakir Naik, seorang pendebat yang hebat, seorang pendakwah yang hebat, yang menguasai tentang perbandingan agama. Pernah menjelaskan bahawa nama Nabi disebut dalam semua kitab-kitab lama, termasuk kitab orang Hindu maupun kitab agama Buddha. Dan ini bukan diakui oleh Dr. Zakir Naik sahaja. Bahkan seorang Hindu yang bernama Dr. Wed Prakash, pensarah sebuah universiti, telah membuat kajian dalam kitab Hindu, iaitu kitab Veda, kitab Rigveda dan kitab Purana, yang mana dalam kitab ini ada satu nama yang sering disebut. Mana-mana Sami yang membaca mentera dalam agama Hindu, mereka akan memulakan mentera mereka dengan menyebut nama seorang tokoh yang disebut sebagai Narasansa. Saya ambil satu saja, banyak untuk ringkaskan. Narasansa ini diulang-ulang sebut dalam mana-mana kitab agama Hindu, sama ada kitab Veda, Rigveda ataupun Purana, dua kitab yang paling mendasar dalam agama Hindu. Maka Dr. Wed Prakash heran, kenapa tokoh ini selalu disebut? Siapakah tokoh ini? Kerana tak ada sejarah manusia yang mengenali mereka, tokoh tersebut. Akhirnya dia buat kajian bahawa tokoh yang dimaksudkan itu bukan tokoh yang hidup pada zaman kitab itu ditulis, tapi tokoh masa depan yang akan muncul kemudian nanti. Lalu dibuat kajian, ternyata Narasansa itu dalam bahasa Sanskrit, bahasa yang sudah tidak dituturkan lagi di atas muka bumi. Kalau Sami baca doa, tuan-tuan, bahasa Sanskrit, kadang-kadang dia pun tak faham. Macam ada orang kampung baca doa tahlil bukan main panjang. Kita tanya faham tak baca? Tak faham. Usahakan doa tahlil, kadang-kadang yang sembahyang hari-hari pun tak faham. Rabbi fili tak faham-faham. Daripada muda sampai ketua duk baca, bukan tuan-tuan tempat lain. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah, kalau cekuk seorang lelaki tanya apa makna, tak faham. Settlekan dulu benda-benda yang kita ucapkan dalam solat. Apa arti kita berinteraksi dengan Allah? Solat adalah al-munada rabbah, kita berinteraksi dengan Tuhan.
Macam mana mungkin kita boleh berinteraksi dengan seseorang dengan menumpukan seluruh perhatian kalau kita sendiri tidak faham apa yang kita ucapkan. Amat malang kalau orang tak faham makna Al-Fatihah. Dalam keadaan dia boleh hafal lagu, dia boleh faham lirik-lirik bahasa Inggeris. Bahkan sekarang ada yang boleh faham bahasa Korea pun. Saya ada seorang cikgu di sekolah, budak praktikal, sekarang dia dah mengajar mana tak tahu. Dia hari-hari tengok cerita Korea, dia boleh faham Korea. Sebab arti Korea menjadi pujaan. Sekarang pun kalau arti Korea peluk pun tak ada pasal. Berlaku kan dalam satu program yang dianjurkan oleh belia, dalam hari belia di Kuala Lumpur, bagaimana arti Korea memeluk seorang gadis kita, 2 orang yang berpakai tudung, kemudian dileraikan oleh penganjur. Budak yang perempuan kena peluk tu siap marah ke orang yang meleraikan, dia mahu dipeluk lagi. Inilah peluangnya, dia kata. Selama ni duk tengok je Running Man bagas segala kan, ini dah ada depan mata. Baru je Tuhan hantar banjir. Alhamdulillah, tak ada konsert tahun baru. Kalau dulu setiap malam tahun baru pasti ada konsert yang kemuncaknya bermula pukul 12 malam, berakhir pada pukul 3 pagi. Anak-anak muda yang hadir, mereka tak dapat balik. Girlfriend mereka, boyfriend mereka akan bawa tidur di hotel murah. Dan selepas itu berlaku penzinaan. 9 bulan kemudian lahir anak di longkang dalam tong sampah. Kemudian kita tanya, kenapa budak buat macam ni? Sedangkan yang menganjurkannya orang-orang tua. Tapi bila banjir berlaku, barulah tak ada. Kalau tidak, tuan-tuan, apa jadi pada anak-anak muda di sana? Perkara ni benda yang berulang, berapa kali kita sebut. Tapi kedegilan manusia dengan Allah, mereka tak takut pada Allah. Mereka akan mengulang perkara yang sama. Dulu mana ada orang buang bayi dalam longkang, dalam tong sampah. Bayi yang sepatutnya ditutup, tapi dibuang dalam tong. Tuan-tuan bayangkan kalau orang dapat anak, dia akan jaga betul-betul sampai tutup dengan apa tu, perkuk apa benda sini panggil. Kalau tak ada yang tu ambil tudung saji, tak sempat beli. Punya nak jaga anak tu. Ini buang dalam longkang, dalam tong sampah, beri makan anjing, letak dalam tandas. Semuanya bermula daripada program-program yang menghimpunkan anak-anak muda dalam program yang melarakan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW ajar supaya pergaulan bebas ni mesti disekat. Tidak boleh bergaul bebas. Dr. Web Prakash, balik pada cerita tadi, saya mahu tuan-tuan cuba, kalau yang tak tahu lagi bacaan dalam solat, cuba faham apa Rabbi Fili, apa Tahiyat Subhanallah Azim, apa semua, supaya kita dapat menghayati makna solat. Sebab tu di akhir zaman Nabi sebut tidak ada lagi orang yang khusyuk solat. Awwalu syai'in yurfa'u min hazil ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khasyian. Perkara pertama yang akan diangkat daripada ummah ini ialah khusyuk dalam solat. Sehingga kamu tidak melihat lagi dalam ummah ini mereka yang benar-benar khusyuk dalam solat. Dan di antara faktor yang menghalang khusyuk ialah tidak memahami apa yang kita baca. Kita tak boleh beri alasan, saya bukan sekolah Arab ustaz, saya bukan mengaji Arab. Apa Inggeris, apa benda bahasa lain boleh kita buat? Takkan bahasa Al-Quran kita tak boleh? Tepuk dada tanya iman kita. Dr. Web Prakash menyatakan bahawa Narasansa yang disebut itu dalam bahasa Sanskritnya, kalau diterjemah dalam bahasa Melayu bernama yang terpuji, dalam bahasa Arabnya Muhammad. Ibu Narasansa namanya Sumati, dalam bahasa Melayunya dengan makna yang jujur, dalam bahasa Arabnya Aminah. Bapa Narasansa dengan makna dengan nama Wisnu Yas, dalam bahasa Melayu hamba Tuhan, bahasa Arabnya Abdullah. Narasansa diberikan dengan 4 kalungan bunga. Dalam tradisi agama Hindu, kalungan bunga adalah lambang persahabatan yang sejati. Sebab tu kalau ada pemimpin-pemimpin pergi di komuniti kawasan India, mereka akan kalungkan bunga ke leher pemimpin dengan isteri-isteri sekali. Kadang-kadang tak nampak orang, nampak bunga je. Kata Dr. Web Prakash, 4 kalungan bunga ialah 4 sahabat Narasansa, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali yang merupakan Khulafa Ar-Rashidin. Narasansa diberikan dengan 10,000 ekor lembu. Kita semua tahu dalam agama Hindu lembu suatu yang dihormati, yang disanjung. Maka kata Dr. Web Prakash,
tidak dipengaruhi oleh mana-mana sarjana Islam. Dia sendiri menafsirkan apa yang dia kaji. 10,000 ekor lembu ialah 10,000 sahabat Narasansa atau sahabat Muhammad yang menyertai Muhammad SAW dalam pembukaan kota Mekah. Dan itulah jumlah yang ditulis oleh para ulama sirah dalam kitab mereka. Narasansa menaiki unta merah. Bukan tradisi orang India naik unta merah kecuali Nabi Muhammad SAW. Narasansa hidup di padang pasir. Kota tempat Narasansa lahir adalah Bakkah, nama lama bagi Mekah Al-Musharrafah. Maka Dr. Prakah telah merumuskan dalam hasil kajiannya, Narasansa yang disebut dalam kitab Veda, Rigveda dan Purana bukan Nabi orang Kristian, bukan Nabi orang Yahudi, tetapi dia Nabi Muhammad SAW, Nabi orang Islam. Bukan itu saja, Narasansa melanjutkan kajian ke dalam kitab Buddha pula, Siddhartha Gautama Buddha. Kenapa benda ni ada dalam Quran, dalam kitab mereka, tuan-tuan? Tidak mustahil, kerana setiap bangsa yang ada manusia pasti Allah Ta'ala akan utuskan Rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami akan utuskan pada setiap umat itu Rasul, yang mana mereka membawa satu perkara yang sama, mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. Kalau India ada orang, takkan tak ada Rasul kat sana? Takkan Tuhan sayang orang Arab je letak Rasul kat negara Arab? Dulu kalau ada Melayu, dah ada orang tu Rasul Melayu pun ada, tapi bukan Rasul yang mengaku dekat Selangor tu. Itu Kuan Hajau punya orang. Haji apa, Kaha apa, yang mengaku jadi Rasul. Malaysia ni macam-macam. Siap menjadi Rasul Nusantara lagi, sebab Arab tak erti Rasul Nusantara. Jadi berbalik pada cerita tadi, dalam kitab Veda, kitab agama Buddha, Siddhartha Gautama Buddha, kata Dr. Farid Wajdi, tidak mustahil Siddhartha Gautama Buddha sebenarnya adalah Rasul. Tapi kerana ajarannya ditulis 900 ke 600 tahun setelah Buddha meninggal dunia, maka penyelewengan berlaku terhadap ajaran dia. Sebagaimana penyelewengan berlaku terhadap ajaran Nabi Isa AS. Nabi Isa tidak pernah mendakwa dirinya anak Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mendakwa dirinya Tuhan. Dia adalah Rasulullah. Bahkan dia pernah berkata, wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa pernah menyatakan, aku menyampaikan khabar gembira kepada kamu tentang seorang rasul selepasku yang bernama Ahmad. Tapi bila Nabi Isa diangkat ke langit 60 ke 90 tahun selepas itu, Paulus yang bukan pengikut Nabi Isa pun, tapi Yahudi yang memeluk Kristian, telah memporak-peranda dengan menukar kata-kata firman Allah. Lalu mereka lahirlah Injil bertukar menjadi Bible dengan ada 4, Luke, Mark, Matthew dan juga Barnabas. Dan Barnabas adalah paling dekat dengan Islam, kerana Barnabas disebut terang-terang dalam kitab tersebut bahawa Nabi terakhir ialah namanya Ahmad. Tapi orang Kristian menolak kitab Injil Barnabas dengan mengatakan dia campur tangan pengikut Muhammad, mereka cipta Injil tersebut. Kalau Nabi Isa 60 tahun angkat ke langit, Injil dia dah macam-macam. Kalau tak heranlah kalau ajaran Buddha ditulis 600 tahun. Maka tapi Buddha telah menyampaikan sebelum dia mati, beliau menyatakan, aku bukanlah materia yang terakhir. Materia, kata Dr. Wek Prakas, adalah makna utusan Tuhan. Akan ada selepas ini utusan Tuhan yang terakhir, yang akan memenuhi dunia ini dengan hidayah dan juga petunjuk. Maka Dr. Wek Prakah kata, yang dimaksudkan oleh Siddhartha Gautama Buddha ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang Dr. Wek Prakah, tidak kita dapat maklumat tidak memeluk Islam sampai sekarang. Kerana soal hidayah bukan soal milik ustaz, milik siapa-siapa. Nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah pada bapa saudaranya. Abu Lahab bapa saudara Nabi sebut dalam Quran. Abu Jahal tak disebut, Ubay bin Khalah tidak disebut, Nadar bin Harith tidak disebut, pemuka-pemuka Quraisy menentang Nabi semua tak disebut. Yang disebut bapa saudara Nabi Abu Lahab. Kerana apa? Kerana Abu Lahab orang yang mula-mula buat melidur Rasul. Dia yang paling gembira bila Nabi SAW lahir, sampai dia sembelih 100 ekor unta. Tuan-tuan buat melidur Rasul, berarak sana berarak sini, mungkin 2 ekor lembu belum tumbang. Kambing pun kalau ada orang nak akikah, dapat makan kambing. Yang gauk pun bedal juga, yang penting dapat makan. Sekarang cari ubat lah. Dia 100 ekor unta dengan merdekakan Suhaibah Sulaimiyah. Punya seronok anak buah lahir.
Maulid tu kelahiran, seronok lahir Nabi. Tapi yang seronok merayakan maulid inilah juga yang menuding jari menentang ajaran Nabi ketika Nabi menyampaikan dakwah sulung di Bukit Safa. Nabi himpunkan ahli keluarganya, termasuk Abu Lahab pun datang. Lalu Nabi ceritakan perkara asah sahaja. Selepas kehidupan ini akan ada kehidupan lain lagi yang namanya akhirat. Lalu Abu Lahab menuding jari, tabbalaka ya Muhammad alidh haza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, adalah kerana ini kau himpunkan kami. Maka Allah bayar cash, nurunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia kata tabba kepada Muhammad, Allah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tidak berguna, binasa kedua belah tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna sedikit kekayaan dan juga harta dan juga apa yang dia buat. Abu Lahab di antara jutawan yang buat projek di Mekah. Banyak pembangunan yang dibuat. Tuhan tolak semua kerana dia menentang perjuangan Nabi SAW. Bukan setakat Abu Lahab disebut masuk neraka dengan isterinya sekali, kerana isteri Abu Lahab pun sama naik dengan Abu Lahab juga. Isteri Abu Lahab nama Ummu Jamil. Abu Lahab pun takut dengan dia. Dia bekas ratu cantik Mekah, Ummu Jamil. Ummu ibu Jamilnya mana cantik. Berapa kali dia menang pertandingan Ratu Kebaya. Besi Mekah lah, Ratu Kebaya besi Mekah. Dia buat apa pada Nabi? Dia letakkan duri-duri di depan rumah Nabi supaya Nabi terpijak. Allah Ta'ala berikan ke akhir hidup dia, dia mati berbalut dengan duri, sehingga nak ambil mayat dia pun susah. Dengan bini-bini sekali, kerana bini dia pun sama naik dengan dia juga. Tuhan sebut dalam Quran, yang orang cakap Abu Lahab nyonyok-nyonyok jari itu hadis tidak sahih. Allah tidak akan ringan seksaan kepada mereka yang menentang Islam berada di saf yang paling hadapan. Kerana dengan sebab melidur Rasul yang dibuat, tidak akan Allah Ta'ala tidak ringankan. Hadis palsu, hadis yang tidak sahih, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib melalui mimpi sahaja. Dikatakan Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, adik-beradik dia. Apa Tuhan buat pada kamu Abu Lahab? Tuhan seksa aku. Cuma pada hari kelahiran Nabi aku dapat nyonyok, iaitu pada hari Isnin. Ini tidak sahih. Yang sahihnya dalam hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala ringan keseksaan kepada bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib, bukan Abu Lahab. Abu Talib tidak dibakar, neraka tidak dibakar. Tak bakar ni dia masuk neraka sebab dia kafir, walaupun bapa saudara Nabi. Keturunan Said tak masuk surga sebab dia menentang ajaran Nabi. Dia tak sokong Nabi walaupun dia bela ajaran Nabi, tapi tak masuk Islam. Dia tak lawan Nabi, tapi maka pada akhir hidup dia ikut Abu Jahal. Dia tak dengar nasihat Nabi. Allah Ta'ala ringan seksaan dia. Macam mana? Hanya dipakaikan selipar daripada api sahaja, tapi dia punya kepanasan naik sampai ke jantung, sampai ke apa, sehingga menggelegak otak. Tuan-tuan, otak kita 85% adalah bendali. Cecair, menggelegak otak. Itu neraka yang paling ringan sekali, yang hanya untuk Abu Talib. Sebab tu tuan-tuan, jangan berkira soal untuk kita melakukan perintah Allah, kerana neraka sangat panas. Jangan tukarkan syurga dengan fashion pakaian. Jangan kita pakai fashion-fashion yang menjolok mata, menyebabkan orang lelaki tergoda terutama perempuan dengan sebab fashion sahaja. Nabi sebut dalam hadis, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan dalam neraka aku tak pernah tengok punya teruk dia. Wa rajulun ka'aznabil bakar yadribuna bihan nas. Rajulun siyatun ka'aznabil bakar yadribuna bihan nas. Satu lelaki yang ada cemeti seperti ekor lembu yang dia memukul orang bawahannya. Lambang kepada kepimpinan yang zalim. Tuan-tuan tengok di Mesir ketika Dr. Mursi digolengkan oleh As-Sisi, apa dia buat kepada penunjuk perasaan yang menyokong Dr. Mursi? Mereka menunjuk perasaan secara aman, berada di dataran Tahrir. Mereka sembahyang tarawih, mereka bertazkirah, mereka tak bakar tu, tak bakar ni, tapi mereka dibunuh 6,000 orang dalam masa beberapa hari. Ianya berlaku dalam bulan Ramadan, dalam masjid dibunuh. Tak pernah berlaku di negara barat seperti begini, walaupun kepimpinan mereka telah dikritik oleh rakyat. Tapi dia berlaku di bumi ada Al-Azhar. Sehingga ada seorang ulama Azhar menyatakan kepada tentera-tentera, uqtulu haisukana, kamu bunuh mereka di mana sahaja kamu jumpa. Mereka yang menumpahkan darah umat Islam, walaupun seorang yang beriman sahaja.
Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, dia sanggup musnahkan langit dan bumi demi nyawa seorang Islam. Tuhan sanggup tukarkan langit dan bumi dengan segala prasarana yang dihancurkan. Tuhan lebih sayangkan nyawa seorang yang beriman, tapi 6,000 orang dibunuh dalam masa beberapa hari. Kezaliman apa yang berlaku ni? Mana-mana orang yang menyokong sisi, sama ada dengan ucapan, dengan apa-apa saja, dia akan bersama dengannya di akhirat nanti. Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sokong orang yang zalim, nanti kamu akan disambar api neraka. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Ada orang tak faham cakap ini. Tengok sisi bagus dia boleh ekonomi, dia tak nampak yang bunuh orang 6,000 tu. Kalau dia tak bertaubat, tuan-tuan, makan tak habis di akhirat nanti. Imam Ahmad bin Hanbal kena seksa, kena pada zaman Khalifah Abbasiyah yang bermazhab Mu'tazilah, kena bedal, kena apa sampai berdarah-darah. Sampai seorang polis datang, saya terpaksa cari makan. Dia kata, wahai imam, saya nak tanya, adakah aku termasuk orang-orang yang zalim, yang menyokong orang zalim? Saya terpaksa cari makan. Ada saya buat pukul-pukul pun saya cari makannya. Bukan saya nak pukul tuan. Adakah saya termasuk menyokong orang yang zalim? Kata Imam Ahmad, tidak. Kamulah sebenarnya orang yang zalim, yang menyokong orang zalim, yang masakkan makanan ketika kamu nak bersarapan, yang gosokkan, basuhkan baju kamu. Itulah yang dikira menyokong orang-orang yang zalim. Langit mana yang akan menaungi, bumi mana yang akan menampung mereka yang melakukan kezaliman kepada manusia? Tidak ada air mata lagi mengalir di bumi Mesir. Anak-anak dibunuh, suami dibunuh, yang menjadi janda dan sebagainya. 6,000 orang dalam masa beberapa hari. Kalau tidak ada hati-hati kita yang menangis dan merasa simpati, kita sebenarnya apa hubungan dengan saudara Islam? Sedangkan dalam kubur dia akan ditanya oleh Allah, man ikhwanuka, siapa adik-beradik kamu? Jawapan yang diberi oleh Nabi, al-muslimuna ikhwani, orang Islam adalah adik-beradik kamu. Kalau orang Islam kena bunuh di mana-mana penjuru dunia, sedikit pun tidak ada perasaan simpati, sebenarnya kita apa? Itu yang paling teruk. Kemudian Nabi sebut, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aznabil bakar la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha lamasiratun kadza wa kadza. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yang berpakaian ketat, yang fabrik yang nipis, dengan gaya berjalan yang menggoda untuk menarik perhatian orang-orang yang sekelilingnya. Dia kemudian rambutnya seperti bonggol unta. Dia tidak akan memasuki syurga, bahkan tidak akan mencium bau syurga, walaupun bau syurga dapat dicium sekian-sekian jarak perjalanan. Sebab tu saya kata, jangan tukarkan feseng dengan surga. Jangan tukarkan feseng dengan surga. Nak nampak cantik sampai mengenepikan surga, jangan. Tak berbaloi. Kerana tak ada kulit yang boleh menahan api neraka. Tak ada daging yang boleh menahan kepanasan api neraka. Dia apinya masuk ke dalam jantung, ke dalam otak, yang sangat-sangat panas. Api dunia pun kita tak tahan. Na'udzubillah, api neraka. Sebab tu tuan-tuan, Nabi datang untuk menyelamatkan kita. Nabi bukan sahaja untuk dipuja, tapi untuk kita ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan, maghrib berjamaah, solat berjamaah adalah sunnah Nabi. Mana-mana telinga yang mendengar laungan azan, la salata liman lijaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sembahyang orang lelaki yang tinggal berdekatan dengan masjid ataupun sungai, melainkan dia datang ke masjid. Berapa ramai umat Nabi Muhammad yang menyahut panggilan Nabi, panggilan Tuhan ketika solat berjamaah. Kalau kawan kita berikat untuk kenduri, pergi datang Kuala Lumpur, kita sanggup pergi. Belum subuh kita bertolak, takut kena jam. Saudara kita, kawan kita yang dulu masa sekolah kawan baik, buat kenduri anak dia, Nufelda mana tah, kita pun tak pernah pergi. Kita masuk, pergi cari, kerana kita segan, kita malu tak pergi kalau dia jemput kenduri. Tapi bila panggilan Allah, 5 kali sehari kita tak menyahut panggilan Allah, sebenarnya siapa dan di mana Allah di hati kita? Tuan-tuan, jangan heran pada surau masjid cantik-cantik. Di akhir zaman memang masjid canggih. Nabi dah sebut dalam hadisnya, sayati zamanun la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya qarabun minal huda. Akan tiba suatu zaman nanti dekat nak kiamat, Islam hanya tinggal nama sahaja. Namanya Islam, tapi tidak beramal lagi dengan Islam, tidak memahami Islam lagi, bahkan menjadi penentang pula kepada ajaran Islam.
Quran hanya tinggal tulisan sahaja, tidak dibaca lagi dah, tidak diamal lagi dah, apatah lagi untuk dijadikan sebagai tonggak dalam undang-undang dan juga sebagai perlembagaan. Tapi dalam masa tersebut, masjid-masjid mereka sangat cantik, Nabi kata, tapi kosong daripada petunjuk. Hari ini kita tengok masjid canggih-canggih, satu masjid sana, satu masjid sini buat canggih-canggih. Ada masjid tu hulur tangan tu keluar air, lebay kampung tak pernah tengok kan. Dia pergi subuh singgah masjid tu, hulur tangan keluar air, dia pun aduh, ini gangguan makhluk halus tu baca ayat kursi. Padahal canggih. Tapi berapa kerat? Kapek boleh tenggelam sampai kunci jatuh hilang tak jumpa cari. Berapa orang yang datang? Macam mana kalau Nabi tengok orang buat perarakan hebat-hebat, penuh jalan raya tersiapa buat sekatan, tapi bila panggilan Tuhan mereka tidak hadir, macam mana kita nak jawab di hadapan Nabi? Sedangkan Nabi nak bakar rumah mereka tak hadir solat berjamaah. Nabi beritahu bahawa munafik pada zaman dia, solat zuhur datang, isyak datang, maghrib datang, dua sembahyang dia tak datang, subuh dan isyak, kerana waktu gelap. Konon-konon Nabi tak dapat teris. Lalu Nabi bersabda, asqalus salah indal munafikin salatul isyak wa salatus subuh. Seberat-berat sembahyang bagi munafik ialah sembahyang isyak dan subuh. Bagaimana kalau semua sembahyang menjadi berat dan tidak dilakukan secara berjemaah? Saya tak kata tuan-tuan, saya datang sekali-sekala, saya tak kenal tuan-tuan. Saya menyampaikan amaran dan peringatan dengan hadis dan ilmu yang saya ada. Mungkin inilah kali pertama dan terakhir saya datang. Inilah peluang untuk menyampaikan. Sebab melalui pengalaman saya mengajar masjid sana, surau sana, ketika solat berjemaah amat menyedihkan. Kalau orang yang mempunyai hati nurani, dia melihat dengan pandangan nur basirah, dia boleh meniti seair mata betapa orang tidak mempedulikan lagi panggilan Tuhan. Sedangkan Allah sengaja susun lirik azan, bermula dengan Allahu Akbar dan berakhir dengan La ilaha illallah, untuk menyampaikan mesej dia, siapa yang membesarkan Allah, insya-Allah di akhir hidup dia akan mengucap kalimah La ilaha illallah. Dulu Allah dah tsunamikan Aceh, yang tinggal hanya masjid saja, Masjid Baitur Rahim, dekat dengan pantai, Allah tak musnahkan. Supermarket, Sunu City yang buat tantangan manusia semua dimusnahkan, hanya tinggal rumah Allah. Moga-moga orang insaf 2-3 hari insaf, lepas tu balik asal semula. Tempat makan jauh-jauh boleh pergi. Orang kata asam pedah, kampung Parit Jawa, tak mana Parit Jawa, pergi dia. Surah sebelah rumah buat kuliah tak datang. Bukan tuan-tuan, tempat lain. Orang mengajar tuan-tuan, ustaz mengajar hadis, ini bagi pusaka Nabi. Abu Hurairah pernah pergi ke pasar, ramai orang duk berbeli pasar dan sumpah palsu. Abu Hurairah kata, ya ahlas suq ma'ajazakum, wahai penduduk pasar, wahai orang-orang yang ada pasar, alangkah lemahnya kamu. Hunaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna. Di sana pusaka Nabi orang sedang bahagi-bahagikan, kamu boleh duduk di sini lagi. Fatazhabuna fatakhuzuna nasibakum, kamu pergi beramai-ramai dan ambil bahagian masing-masing. Bila dengar pusaka Nabi, semua terbayang harta benda semua kan. Lalu mereka bertanya, aina huwa, di mana dia wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, fil masjid, kamu pergilah di masjid. Lalu tinggalkan semua urusan buat beli, pergi masjid. Dia ingat ke bagi bering ke apa? Cuba kita cakap siapa-siapa, insya-Allah pada pagi besok bering akan dibahagikan pada semua penduduk taman. Dan insya-Allah pembahagian itu akan berlaku pada pukul 5 pagi. Tepat pukul 5 pagi. Siapa yang datang selepas itu tak ada harapan. Maka semua akan tahin jam, loceng segala, handset ikat di telinga takut tak sedau. Pergi tengok tak ada apa, dia berbalik semula. Abu Hurairah tunggu kat pasar. Abu Hurairah kata, malakum, apa pasal kamu datang? Kan aku suruh ambil pusaka Nabi. Dia kata, pusaka apa tak ada pun. Apa kamu tengok? Manara illa qauman yusalluna wa yaqra'una al-Quran wa yatadhakkaruna al-halal wal haram. Kami tak tengok pun, melainkan orang tengah sembahyang, orang tengah baca Quran, orang tengah berdiskus dan juga belajar halal dan haram. Kata Abu Hurairah, waihakum, celaka kamu, zakami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tak peduli pusaka Nabi. Kadang-kadang fardu ain tak lepas sampai ketua. Siapa-siapa yang belum lepas fardu ain, setinggi mana dia belajar, dia PhD, peperiksaan habis darjah, dia terpaksa datang berlutut balik dengan tuan guru di mana-mana surau, mana-mana pusat pengajian, kena settlekan fardu ain sebelum bertemu dengan Allah.
Sebab tu surau kena buat satu program yang melepaskan fardu ain kepada penduduk tempatan. Fardu ain dalam akidah, fardu ain dalam fiqh, fardu ain dalam tasawuf. Ini skala yang paling rendah yang anak kita duk belajar tu. Bab najis apa, kalau bab itu kan dalam tasawuf ada bahagian dia, dalam akidah ada. Kalau tak lepas yang ni, macam mana tinggi ilmu pun dia dikira tidak valid di sisi Islam. Itu fardu ain. Betul, fardu ain tak lepas. Ramai lagi ada sembahyang tunggal langgang. Ada setengah-tengah tempat kita tengok akad takbir pun tak betul. Ada sebuah masjid saya ceramah, iman baca akad takbir pun tak betul. Allahu Akbar, Akbar. Apa akhbar ni? Kalau akhbar surat khabar. Takkan Allah surat khabar. Ada akad takbir Allahu Akbar, panjang pula bar. Panjang saja bar maknanya Allah gendam besar. Ada yang pula akad takbir Allahu Akbar wa Akbar. Ikbar dalam bahasa Arab maknanya darah haid, sejenis darah haid, nama lain bagi darah haid, maknanya Allah darah haid. Ada yang tak bunyikan langsung Allah Akbar, hilang terus. Sedangkan Allahu Akbar takbiratul ihram mesti didengar oleh telinga sendiri. Ni tak bunyi langsung, macam TV rosak, gambar je keluar, suara tak ada. Tu belum masuk yang masbuk datang ikut imam dan apa semua tu kan. Imam dah rukuk, dia datang buat macam mana? Dia datang Allahu Akbar tu rukuk. Bukan macam tu. Kena takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar tu rukuk. Mana takbiratul ihram? Ini basic saja tuan-tuan. Belum masuk bab-bab lain lagi. Pusaka Nabi mana orang nak ambil sekarang? Orang tanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak, sampai bila tuan nak menuntut ilmu? Hatta al-mamat insya-Allah, sehingga mati insya-Allah. Tak ada tarikh luput, tak ada expired date. Suami tak boleh ngajak isteri, suami kena hantar isteri ke majlis ilmu. Suami tak boleh betulkan Fatihah isteri, suami kena berikan guru untuk isteri. Kalau tidak, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Ini bukan main-main, ini soal kehidupan. Kita tuan-tuan nak hidup berapa tahun? Berapa tahun nak hidup? Nabi sebut a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa kulluhum man yajuzu zalik. Umur umat aku antara 60 70. Yang lebih pada tu tak banyak. Kalau kita umur 40 pun masih tak datang surau, tak nak majlis ilmu, saya tanya bila nak datang? Sedangkan umur 40 disebut dalam Quran. Tuan-tuan balik buka surah Al-Aqaf. Allah menyebut hatta balau asyuddah, sehingga umur mereka mencapai waktu asyuddah, yang ditafsirkan oleh ulama umur antara 30 dan 33 tahun. Wa balau arba'ina sana, sehingga umurnya mencecah 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa alayya wa ala walidayya. Lalu mereka berdoa, Tuhan ajar kepada orang umur 40 supaya berdoa, wahai Tuhan, kau ilham kepada aku untuk aku bersyukur dengan nikmat yang kau beri dan juga bersyukur ke atas kedua ibu bapaku. Orang umur 40 ke atas, insya-Allah ekonomi dia stabil sikit, tidaklah macam waktu mula kerja. Rumah-rumah pun dah ada dah, anak isteri anak-anak makin besar. Tiba-tiba tak bersyukur, tak guna nikmat untuk buat baik, dan dia syukur pada ibu bapa. Sebab bila dia umur 40-an, ibu bapa dia mesti 60-an. Saya pesan pada diri saya ada ibu lagi, tuan-tuan mungkin ada ibu, ada bapa atau salah seorang. Nabi pernah berdoa satu hari Nabi naik mimbar 3 kali bulan Ramadan. Nabi tak baca doa apa, tiba-tiba Nabi amin amin amin. Sahabat heran, amin apa, doa tak ada. Selepas sembahyang Jumaat tanya Nabi, apa yang kau doa aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku telah aminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang malaikat Jibril doakan? Malaikat Jibril, di antara doa malaikat Jibril, saya baca satu je yang berkaitan dengan tajuk. Celakalah mereka yang mempunyai kedua ibu bapa atas salah seorang daripada keduanya, tetapi tidak menjadi penyebab untuk dia masuk syurga, maka Jibril kata celaka, Nabi aminkan. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ini, kerana dia didoakan oleh malaikat Jibril, penghulu segala malaikat, diaminkan oleh Nabi SAW, penghulu segala nabi.
Kemudian berlaku pada bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Berlaku pada hari Jumaat, penghulu segala hari. Mana lagi doa yang lebih makbul pada ini? Sebab tu mana-mana anak, walaupun setinggi mana darjat kamu, sekukuh mana ekonomi kamu, tapi kalau kamu membuang dan tidak mempedulikan bapa kamu, tidak ada syurga yang mampu menampung kamu di alam akhirat nanti. Ada buang rumah orang tua. Saya dapat maklumat, kawan saya cerita, keluarga dia sendiri bukan orang lain. Mak dia tak boleh jaga mertua sebab kena stroke. Adik-beradik ada 8 orang. Salah seorang bekas ahli parlimen, pengetua pencing, pelakon filem yang kaya raya. Semua ke ekonomi kukuh, hantar rumah orang tua, keluar ke duit pencing arwah, berikan rumah orang tua. Seorang tak nak jaga. 10 orang anak boleh dijaga oleh seorang ibu. Seorang ibu belum tentu dapat dijaga oleh 10 orang anak. Dia sanggup tengok mak dia orang lain yang suapkan makan. Maklumlah kalau ada ibu kat rumah, dia tak boleh nak melancong ke Jepun, Korea, mana-mana, menghalang dia punya pergerakan. Kalau macam ni, surga mana nak tampung dia? Sebab tu orang umur 40. Kemudian wa an a'mala salihan tarda, ya Allah berikan aku beramal soleh yang engkau redai. 40 tahun tak boleh main-main dah tuan-tuan. Imam Syafi'i 40 tahun bawa tongkat. Bertanya, kenapa tuan bawa tongkat sedangkan badan masih sihat? Aku nak mengingatkan diri aku bahawa aku adalah musafir. Aku bukan penduduk tetap dunia. Aku akan berpindah suatu hari nanti. Ibnu Abbas memberikan amaran yang lebih keras. Mana-mana orang yang berusia 40 tahun tetapi kebaikannya tidak dapat mengatasi kebaikannya tidak dapat mengatasi kejahatannya, maka bersedialah untuk dihumbang ke dalam neraka, kata Ibnu Abbas. Ni kadang-kadang umur 40 tahun pun tak datang masjid lagi, tak datang surau belajar, tak nak tunggu bila Syekh? Nak tunggu bila kita tanya saudara-saudara kalau tak datang lagi? Sini saya tak tahu, tuan-tuan lah. Umur 40, kalau meninggal umur Nabi ada 23 tahun lagi. Kalau umur 50 meninggal umur Nabi ada 13 tahun lagi. 13 tahun, 23 tahun, pejam celik, sekejap je masa berlalu. Macam mana kita nak buat bekalan? Apa kita nak bawa? Sebab tu kita beri amaran, saya beri pada diri saya sendiri. Sesiapa yang tidak pernah hadir ke rumah Allah, mungkin suatu hari nanti dia akan dihantar oleh saudara maranya pada hari jenazahnya nak disembahyangkan di surau yang dia tak pernah pijak sebelum ini. Dan mereka yang tidak bersembahyang di belakang imam, dia akan disembahyangkan di hadapan imam suatu hari nanti dalam solat jenazah. Solat yang tak ada rukuk dan sujud, solat yang akan memberikan penghormatan terakhir pada dia. Mana-mana mereka yang tak pernah kena air sembahyang, subuh tak nak bangun, apa tak nak bangun, dia meninggal dunia, pegawai syarok akan mandikan dia, dalam salah satunya mengambilkan air sembahyang untuk dia. Dan mereka yang tak menutup aurat di dunia, tak mampu nak beli tudung, tak mampu nak beli tu, nak beli ni, sedangkan beg mahal-mahal boleh beli, nutup aurat tak nak, rambut menggebang macam singa bangun tidur, dah jadi makcik dah. Suami pula tak peduli. Suami tak peduli isteri keluar rumah dengan anak-anak keluar rumah macam tu, dia panggil dayus. Dayus bukan tak masuk surga, tapi tak cium bau surga. Saya tak kata sesiapa jangan terasa. Kalau isteri dia tu jenis popular, orang tengok ramai, ambil gambar masuk TV, lagi banyak dosa dia kena tanggung. Macam mana nak bawa tu? Dan akhirnya tuan-tuan, orang yang umur 40 kena buat amal soleh. Kena buat amal soleh. Datang majlis ilmu, perbaiki diri kita. Maklumlah dulu kita sibuk dan sebagainya. Pesalah kita belajar, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita, turunkan ego akademik. Walaupun siapa kita dalam bidang akademik, kita hebat, pemegang ijazah tu, ijazah ni, apa semua, tapi kadang-kadang dalam disiplin ilmu agama kita belum belajar. Kita kena belajar, baca Quran apa semua, kena settle balik. Ya belum settle lah, dah settle lah. Nabi SAW, dan saya nak sebut sikit lagi, tak lama ceramah, sikit lagi habis. Nabi SAW ni tuan-tuan, tanda sayang kita pada Nabi, kita ikut sunnah Nabi. Saya dah beritahu hadis-hadis kadang-kadang kita kena tapis, kadang-kadang tersebar dalam internet, dalam apa, kawan kita WhatsApp, kita sedap je beri ke orang lain. Kadang-kadang hadis tu buat hadis palsu pun ada. Dulu berapa ramai orang pakai hadis palsu, hadis tentang
riwayat solat tarawih berjemaah kan. Solat tarawih malam pertama begini, malam kedua begini, itu palsu. Nabi tidak pernah menerangkan pahala tarawih daripada malam pertama malam 30. Bahkan ada pahala sembahyang tarawih tu tak masuk akal langsung. Siapa yang sembahyang tarawih pada malam bila entah dia akan dapat pahala Nabi Muhammad, pahala Nabi Musa, pahala Nabi Ibrahim. Mana boleh dapat pahala Nabi? Kita beribadat sampai mati hujung nyawa pun kita tak mampu nak menembusi, nak menyamai hak pahala seorang Nabi pun, apatah lagi Rasul-Rasul ulul azmi. Mengarut semua ni. Pahala tarawih ada, tapi bukan seperti yang digembar-gemburkan. Sebab tu bila kita bawa adik palsu, dia punya natijahnya, kesannya orang suka sembahyang tarawih, tapi orang tak peduli solat berjemaah. Sedangkan solat maghrib berjemaah lebih besar daripada solat tarawih berjemaah. Tapi berapa kerak yang datang solat maghrib berjemaah? Solat tarawih penuh, datang semua hari pertama lah, kedua, ketiga kan. Kemudian mula kurang sikit. Ramai datang sampai penuh masjid. Terus buat mesyuarat tergempar AJK surau. Kita kena besarkan surau kita. Kerana penduduk tengok semakin ramai. Jawab seorang AJK lagi tak bayar. Tengok tunggu 2, 3, 4 hari lagi. Dia akan jadi kurang balik. Memang betul. Padahal Nabi sembahyang tarawih 3 malam je. Seumur hidup Nabi sembahyang tarawih berjamaah 3 malam saja. Ramai yang tak tahu. Yang lain semua Nabi buat kat rumah. Sebab takut turun wahyu wajibkan solat tarawih berjamaah. Abu Bakar pun zaman Abu Bakar Siddiq pun tak buat berjemaah. Bila zaman Sayyidina Umar, dia tengok orang ramai sangat semayang sana semayang sini, dia kata tak cantik. Lalu dia lantik 2 imam. Satu imamkan orang perempuan, satu imamkan lelaki. Dia mengatakan hazil bid'ah, ini adalah bid'ah, wa ni'matul bid'ah hazih, tapi sebaik-baik bid'ah inilah. Sebab tu ada ulama yang mengatakan bid'ah itu ada 2, satu yang hasan, satu yang tak baik. Ni jangan bergaduh benda-benda kecil. Soal baca Yasin malam Jumaat apa semua, jangan duk kata bid'ah kalau orang baca Yasin. Kita betulkan amalan orang tu. Baca Yasin ada disebut dalam hadis supaya baca pada malam hari. Dia tak sebut, Nabi tak sebut malam-malam bila, malam hari. Jadi orang dulu pilih malam Jumaat sebab dulu baru masuk Islam. Orang Hindu dulu percaya malam Jumaat tu malam kliwon apa benda, hantu setan segala bagai ada. Maka orang dulu baru masuk Islam, Wali Songo apa semua pilih malam Jumaat. Tambah ada hadis daripada riwayat Al-Bazzar, mahukan Nabi suka kalau Yasin dekat dengan ummah. Tapi kita buat perubahan sikit. Minggu ni baca Yasin, minggu depan tafsir surah Yasin. Minggu ni baca Yasin, minggu depan tafsir surah Yasin. Lama-lama orang faham Quran surah Yasin. Dan jangan lupa baca surah Kahfi, kerana surah Kahfi pada malam Jumaat, hari Jumaat ada hadis yang khusus. Jangan kita buat sesuatu yang tidak Nabi sebut cara tepat, tapi yang Nabi sebut cara tepat kita tak buat. Baca surah Kahfi tak payah kat surau, buat kat rumah masing-masing. Man qara'a suratal Kahfi yaumal Jumaah adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang baca surah Kahfi pada malam Jumaat atau siang Jumaat, maka dia akan diliputi oleh nur sehinggalah Jumaat akan datang. Seminggu hidup dia diliputi oleh nur. Cahaya. Sudah tentu perbezaan hidup kita seminggu. Ada nur. Tapi berapa ramai yang baca surah Kahfi? Kalau siapa hafal 10 surah Kahfi, 10 pertama, 10 terakhir, dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal dah masuk tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kat Mekah. Macam mana jam tu lagi besar daripada Kaabah. Orang datang ke Mekah, orang tak nak tengok Kaabah, dan nak tengok jam tu. Seolah-olah Kaabah sudah tidak utama lagi. Yang utama tu menara jam tu. Dajjal masuk lama dah. Saya selalu beritahu dalam ceramah, cuba kita tengok duit kita. Dalam lambang bank negara tu kenapa ada lambang seekor anjing? Apa kaitan kita dengan anjing? Ni bukan kucing ekor dia panjang. Kalau kita tengok dalam buku teori konspirasi Dajjal, ini adalah the dog of pharaoh, anjing Firaun. Kalau orang pergi ke Mesir, tengok di dinding Firaun ada tulis lukisan ni. Firaun dan Dajjal tidak boleh dipisahkan. Tuan-tuan tengok duit $1 Amerika, dia ada piramid dan dia ada mata satu, lambang Dajjal. Dia telah menguasai bank dunia, bank negara, lama dah dia masuk. Sebab tu dia boleh porak-perandakan ekonomi kita. Sekarang duit kita lebih rendah daripada Thailand. Dan mungkin tak lama lagi RM4 $1. Sebab tu orang yang beriman dengan ekonomi, yang cakap sikit-sikit ekonomi, sikit-sikit ekonomi. Ekonomi boleh dimanipulasikan. Tahun 2015 menyaksikan ekonomi kita berada dalam suasana yang gawat, tuan-tuan. Dajjal kuasai, mereka kuasai. Tengok kapal terbang hilang tak jumpa-jumpa. Berapa
berapa ratus juta dah kita habis. Tak ada apa pun dapat. Kapal terbang tak jumpa, duit pula habis. Tak cari kena marah kat orang, cari lagu juga. Cari tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Jangan guna hadis palsu. Hadis main tarawih malam Jumaat, malam tarawih tu jangan baca lagi dah. Ada dekat masjid yang tampal hadis palsu. Saya pernah jumpa satu masjid dia tampal satu hadis yang berbunyi, man takallama bi kalamid dunya fil masajid ahbatallahu amalahu 40 sana. Hadis ni palsu. Siapa yang bercakap perkara dunia dalam masjid, Allah akan batalkan amalannya selama 40 tahun. Palsu. Sebab Allah tidak sekejam itu untuk membatalkan amalan orang kerana bercakap perkara dunia 40 tahun. Di atas masjid boleh bercakap perkara dunia, tak ada masalah. Tanya, anak encik dah, anak entah dapat masuk asrama mana? Dunia lah tu. Takkan nak batal 40 tahun amalan? Kesianlah dia. Dia pun akhir balik baru mau 40 tahun baru akhir balik. Ini palsu. Kalau bercakap yang berdosa pun atas masjid berdosa lebih pada tempat lain. Bukan batal amalan sampai 40 tahun. Kena berhati-hati. Jangan asal terima je maklumat sampaikan. Ustaz-ustaz yang mengajar kat masjid, hadis tentang Nur Muhammad. Ada saya dengar penceramah bawa cerita Maulidur Rasul, cerita Nur Muhammad. Hadis Nur Muhammad adalah palsu. Yang nak mula Nur Muhammad gini-gini semua tu tak ada dalam hadis yang sahih. Dalam Bukhari tak ada, Muslim tak ada. Saya bertanggungjawab atas saya ucapkan. Kadang-kadang main taram je, suka-suka hati je. Itu tak ada, cek dulu dalam hadis. Penceramah kena ingat, mesti menyampaikan maklumat yang tepat. Kena perhatikan hadis yang disampaikan benar-benar berwibawa dan datang daripada Rasulullah. Kena ingat Nabi pernah menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbuat pendustaan kepadaku dengan sengaja, maka Allah akan sediakan satu tempat dalam neraka, na'udzubillah. Kalau tak tahu tak apalah. Tapi kalau ustaz-ustaz kena belajarlah ilmu hadis tu. Dulu berapa ramai penceramah bila nak cerita tentang zakat kan, bawa riwayat hadis, konon-kononnya ada seorang sahabat Nabi nama Sa'labah, dia tak bayar zakat. Baru saya dengar dalam TV apa tak, TV 9 apa, ada seorang ustaz bawa cerita ni. Kononnya Sa'labah ni dia miskin, lepas tu dia jadi kaya. Bila Nabi suruh keluar zakat, dia tak keluarkan. Zaman Abu Bakar tak keluarkan, zaman Umar tak keluarkan, dia pun mati dalam keadaan sesat. Tengoklah dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Abu Bakar orang tak bayar zakat, dia perang orang tak bayar zakat. Siapa orang bayar zakat? Demi Allah, kalau mereka pernah memberikan seutas tali unta ketika Nabi hidup dan mereka menahan pemberian tersebut kerana menentang ajaran Islam, aku akan memerangi mereka walaupun seorang. Tiba-tiba kononnya Sa'labah tak bayar zakat, tak apa. Sedangkan Sa'labah adalah seorang sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan Uhud. Tidak ada pun terlibat dia tak bayar zakat. Ini hadis yang direka oleh golongan Syiah untuk memburukkan nama sahabat. Hadis tentang anak Sayyidina Umar yang kononnya berzina seorang tu, itu pun palsu. Hadis tentang Alqamah, seorang sahabat yang kononnya tak dapat mengucap kerana dia derhaka pada maknya, pun palsu. Tak ada Alqamah macam tu. Derhaka ke mak memang tak boleh, tapi tak ada hadis. Kononnya Nabi ambil kayu apa semua kan, siap buat lagu nasyid lagi. Itu semua tak boleh pakai tu. Sebab tu maklumat agama mesti ditapis. Kita mesti bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat agama. Tidak boleh hanya nak menyedakkan orang. Kena tengok. Ada setengah buku tak bertanggungjawab langsung. Buku Majmu' Syarif yang ada macam Yasin tu. Doa awal tahun, akhir tahun. Nak buat doa awal tahun silakan, tak ada masalah. Doakan bila-bila boleh buat. Kita tak pertikaikan soal doa. Cuma dalam buku Majmu' Syarif disebut, siapa yang baca doa awal tahun, akhir tahun, dihapuskan dosanya sepanjang tahun. Oh, ramai yang lebay datang awal tahun, akhir tahun Tengah tahun tak datang, awal tahun, akhir tahun. Lepas tu bye-bye tuan iman, jumpa tahun depan pula. Jangan, ini palsu. Tahun ni bermula zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi tak ada tahun-tahun. Dia ada bulan je. Sebab tu dulu tahun gajah, tahun apa. Zaman bila Nabi wafat baru orang ambil hijrah sebagai tahun. Yang seterusnya, kita kena ingat Nabi menjadi contoh kepada kita dalam semua keadaan.
Nabi menjadi Rasul bukan 23 hari, 23 tahun. Kalau seorang nak tengok dengan keluarga, Nabi kata sebaik-baik manusia ialah mereka yang baik dengan keluarga dia, dan akulah yang paling baik dengan ahli keluarga. Nabi tak pernah tengkin isteri. Nabi balik sembahyang subuh, tengok buka tudus haji. Kalau kita tudus haji lah, buka tudus haji, tengok tak ada makanan. Tanya Aisyah, apa yang ada? Tak ada ya Rasulullah. Kalau tak ada, abang puasa je lah. Puasa je. Balik satu hari, Aisyah sediakan roti, isteri dia sediakan roti kering, dan yang ada sos untuk dicicah hanya cuka saja. Lalu Nabi kata sebaik-baik sos ialah cuka. Cuba kita balik sekali-kala, rumah malah nak masak, dia sediakan roti gardenia dengan sos tomato Maggi. Agak-agak sos tu masuk dalam mulut siapa lepas tu? Tuan-tuan, kita fail kadang-kadang dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan rumah. Kita senang-senang ada setengah orang nak tanya isteri, you kerja apa? Tak ada kerja, suri rumah. Suri rumah orang yang kerja 24 jam kadang-kadang. Tak ada relax. Kerja basuh, ambil anak, tuntang-tuntang apa semua. Lebih teruk daripada orang gaji apa benda lagi. Kalau ikut yang sebenar, ni orang perempuan suka ni. Kalau ikut sebenar orang perempuan yang tak kerja, dia hanya duduk kat rumah saja bersolek cantik-cantik. Sediakan makan minum apa semua urusan suami. Tapi sekarang sebab isteri nak bertolak ansur, dia pun memasak untuk suami. Kalau ikut sebenar macam tu. Tapi dia kena bersolek je lah, kerja dia cantik-cantik je. Suami datang dengan penampilan yang cantik. Jangan suami balik macam anak gorila, kan? Pakai baju apa? Baju kelawau. Orang Melaka sebut kelawau. Ni orang Kelantan versi Melaka ni, dia tambah wow semua. Sampai orang tak sebut wow pun dia sebut wow juga. Jangan. Sebab tu orang tanya, kenapa isteri orang cantik? Sebab dia kat luar memang dia cantik. Semua perempuan cantik. Tak ada tak cantik. Dia cantik dalam versinya tersendiri. Cantik ni subjektif. Hamka kata isteri aku paling cantik di dunia. Siapa nak bertikaikan? Dah pandangan mata dia macam tu. Dan isteri, tuan-tuan, kena hargai. Nabi sangat menghargai wanita. Sebab di setiap belakang orang lelaki yang berjaya, pasti ada perempuan yang hebat. Nabi SAW menghormati Khadijah, menghormati Aisyah, menghormati semua isteri-isteri dan perempuan-perempuan di dunia. Tidak ada ajaran agama yang mengangkat martabat wanita kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah naik tangan pada isteri. Allah, ni kita nak buat susah kan? Nabi punya romantis. Kalau dia minum air, tuan-tuan, dia akan satu gelas aja dengan rumah. Kemudian dia akan cari tempat mana yang bibir Aisyah punya. Kita minum juga tapi pusing dulu, tengok yang mana itu. Waktu bercinta dulu adalah satu gelas 2 straw. Waktu bercinta dulu. Sekarang tak ada dah. Pelik betul kan? Bila dah kahwin tak romantis lagi. Waktu bercinta bukan main pimpin tangan seberang jalan, lori balak break emergency. Nabi romantis sampai ke meninggal dunia. Belum berlari dengan Aisyah apa semua, mandi. Nabi mandi bersama dengan isterinya Maimunah. Dah tengok dalam hadis. Jangan buat malam ni lah, sejuk. Nabi mandi bersama kita. Kali terakhir mandi bersama bila? Oh, waktu mula-mula kahwin dulu, lepas tu tak ada. Takut orang kata gatal. Padahal sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu. Anak-anak jangan komplain kan? Nanti kau kahwin kau tahulah. Mak bapak mandi bersama, cakap mak bapak buat sunnah Nabi. Kena bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Panjang umur perkahwinan. Kita duk cari model barat, model sana, model sini. Sedangkan model perkahwinan berada di hadapan kita. Penuh Nabi tunjuk dah. Nabi panggil isteri dia, ya Humairah, wahai yang berpipi merah. Panggilan manja. Kita panggil manja apa? Mak kau. Siapa anak kau confuse? Ni mak aku ke adik-beradik apa benda ni? Yang dah tua atuk terus. Atuk kau mana? Jadi Nabi tunjuk contoh semua.
Dalam rumah tangga banyak kan kita nak contoh. Dengan budak-budak pun Nabi ambil hal. Ada seorang budak, dia punya burung kesayangan mati. Nabi pergi, dia kata, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa jadi pada burung kamu yang melati tu? Orang tali barat seran hadis ni. Dia kata, ni hadis apa benda? Cakap Nabi Muhammad ni hadis dia sumber perlembagaan negara tuntang-tuntang, tapi bercakap dengan budak ni tak ada nilai langsung. Tapi sebenarnya kalau kita buka kitab, Imam Ibn Hajar telah jawab 600 tahun lebih, dekat 1000 tahun lebih dia ada jawab. Hadis ni kurang-kurangnya ada 20 hukum. Hadis Nabi bercakap dengan budak tadi. Saya sebut 3 sebagai contoh. Pertama, sunat kita mengembirakan kanak-kanak yang kematian burung kesayangan dia, apa-apa binatang peliharaan dia ataupun barang-barang permainan dia rosak, sunat kita gembirakan. Kalau tanya pakar-pakar pendidikan kanak-kanak kau pendidikan moden, pasti dia bersetuju dengan fakta ini. Inilah pendidikan berteraskan Rasul, berteraskan Al-Quran dan berteraskan langit. Pergi, dah mati dah burung kesayangan kau, nanti tak apa pakcik, walaupun bukan anak kita kan. Dan hukum yang kedua, boleh kanak-kanak memelihara binatang-binatang kesayangan. Boleh kita berikan binatang yang sesuai lah. Jangan beri tikus. Ada orang beri tikus, saya tak pasti hamster tu jenis tikus ke apa hamster tu. Kalau dia jenis tikus, tikus tidak termasuk binatang yang boleh dipelihara. Tak kira comel tak comel. Kalau nak kira comel, anak babi baru lahir pun comel, warna pink lagi. Anak anjing pun comel kan. Ada yang anjing bukan bulldog tu memang muka macam cheese yang cantik tu, tapi tak boleh pelihara. Siapa yang bawa anjing masuk dalam rumah, dia akan kurang pahala satu kirat sehari. Kalau untuk jaga premis perniagaan ke apa, tak ada jaga apa semua boleh. Nak jaga kebun tak pasal. Bersentuh sama kering, anjing tak basah. Tapi tak payahlah buat kempen bersentuh anjing macam baru ni kan. Ni kadang-kadang pelihara binatang yang tak semena-mena. Kucing boleh. Dan yang ketiga, boleh kita memanggil nama-nama timbangan pada anak-anak kita. 3 hukum, ada 17 lagi, tuan-tuan cari sendiri. Boleh kita panggil anak kita nama Saleh, kita panggil nama timbangan, Awan, adik ke apa kan. Boleh. Itu digalakkan dalam Islam. Tengok ni, dalam bercakap dengan kanak-kanak pun boleh keluarkan 1 sampai 20 yang berkaitan dengan sistem keluargaan, sistem pendidikan. Kerana Nabi tidak bercakap perkara yang sia-sia. Dan kita tanya, tepuk dada tanya kita, berapa ajaran Nabi kita telah settlekan. Nabi jadi Rasul, dia cerita semua. Sikit saya nak beritahu tuan, walaupun orang pertikai. Contoh saya beritahu dahulu, hadis tentang lalak dalam hadis Bukhari. Nabi kata kalau seekor lalak masuk, kamu selam lalak tersebut. Kerana pada satu sayap ada beracun, satu sayap ada penawar. Kemudian buan, kamu boleh minum air itu dengan selamat. Dulu orang pertikai ke hadis ni, apa pengatur benar Islam ni? Tapi setelah saintis Jerman buat kajian, memang lalat rumah dia ada sayap, pada sayap dia ada penawar dan racun. Bila dia diaktifkan dengan air, dia akan menterakan balik racun tersebut dan air selamat diminum, dengan syarat keluarkan balik lalat tersebut, bukan minum dengan lalat-lalat sekali. Jangan semangat nak hafal hadis dengan lalat-lalat sekali. Alhamdulillah sedap juga air berperisa lalat. Maklumlah kalau kita sayangkan air kan, kopi ready RM2.5 jatuh kan, buang lalat. Tapi kalau kita tak nak minum air tu tak pasal. Walaupun nampak macam mengotor, rupanya betul. Kenapa kena bersihkan dengan tanah? Kenapa tak guna sabun? Sekarang sabun Dettol 99% kuman mati, seko je tak mati. Kenapa Nabi suruh guna tanah bila bersihkan haji mughallazah, jilatan anjing dan juga babi khizir? Bila dibuat kajian oleh para saintis, bukan Islam buat kajian saintis, bukan Islam, rupa-rupanya dalam tanah-tanah yang wujud di atas muka bumi ni ada sejenis bakteria yang mana kalau dia diaktifkan dengan air, dia akan merembeskan sejenis enzim yang boleh membunuh semua virus yang ada pada anjing dan babi. Sedangkan virus tersebut kalau bakar atau kalau apa tak akan mati. Nabi tak buat benda yang tak. Sebab tu Nabi dia tunjuk semua perkara. Jangan kita tolak walaupun kita tak suka. Sunnah-sunnah Nabi dalam pemerintahan, dalam undang-undang semua ada. Tinggal buat aja lagi. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Saya pun batuk, dapat ceramah lama. Nak tahu tentang ajaran Nabi, sebenarnya bukan ceramah macam ni. Ceramah macam ni sekadar untuk memberikan semangat saja.
Ibarat kata orang motivasi. Kuliah ilmu yang sebenar ialah kuliah-kuliah diadakan oleh ustaz-ustaz yang membaca kitab-kitab agama. Saya tengok banyak ada kitab tu kitab ni, ada yang umum pun ada. Alhamdulillah, tuan-tuan punya surau ni alhamdulillah hidup. Ada setengah surau tuan-tuan sebulan sekali pun belum tentu ada kuliah. Sini alhamdulillah. Jadi jangan lepas peluang. Penduduk di taman ni, kita sayangkan Nabi semua, kita umat Nabi Muhammad semua, dan ingat Nabi Muhammad pernah menangis kerana terlalu rindukan kita pada suatu hari. Nabi menangis terisak-isak sampai basah janggut. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah?" "Aku terkenan pada saudara-saudaraku." Lalu sahabat kata, "Bukankah kami saudara-saudara kamu?" "Tidak, kamu adalah sahabatku." "Habis siapa saudara-saudara kamu?" "Ya Rasulullah, saudaraku," kata Nabi, "ialah mereka yang hidup selepas aku. Dia tak pernah melihat wajah aku, tak pernah jumpa dengan aku, tapi dia beriman dan percaya mengikut sunnah aku, dan itulah kita semua pada hari ini." Kadang-kadang kita tidak pernah menangis kerinduan pada Nabi SAW pun. Tak pernah pun kita meletakkan orang lain sebagai tempat yang kita sayang. Nabi pernah menangis untuk kita. Di pada mahsyar ketika debu berada di kepala, bangkit pada mahsyar terus dia tanya, "Aina ummati?" Mana umatku, mana umatku? Nabi tak tanya Fatimah, Nabi tak tanya Aisyah, tapi Nabi cari, bimbang takut kita tak selamat. Sebab tu para ulama menghormati Nabi SAW. Sebagai kesimpulannya, sebagai penutup, saya bawa gambar periwayat Imam Malik radhiyallahu anhu. Ketika dia baca hadis, digigit oleh kala jengking. Dia tidak berhenti membacakan hadis sampai 12 kali kala jengking gigit. Mukanya pucat sudah hampir pensang. Barulah habis kitab tersebut. Anak murid tanya, "Tuan guru, kenapa jadi macam ni?" "Terlampau sakit." "Kenapa sakit kala jengking gigit?" "Kenapa tuan tak berhenti pada gigitan pertama sampai 12 kali sampai habis hadis?" Dia kata dalam bahasa yang mudah, "Apa standard kala jengking bandingkan dengan hadis Nabi? Aku malu di hadapan Rasulullah nak berhenti baca hadis kerana kala jengking." Imam Malik tak pernah naik kuda di kota Madinah kerana dia malu nak menghentakkan kaki kuda di dalam bumi, di atas bumi yang ada jasad Rasulullah SAW. Sa'id bin Musayyib ketika dia sakit dalam keadaan nazak, bila dibacakan hadis di hadapannya, dia suruh orang membangunkan dia walaupun dia sakit, kerana aku tidak sanggup berada dalam keadaan baring ketika hadis Rasulullah disampaikan. Abdul Rahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, ketika dia membacakan hadis, kalau dia dengar ada murid-murid dia yang menajamkan pensel ataupun senyum ataupun ketawa, dia akan bangun dan melupakan kelas tersebut kerana menganggap muridnya kurang hajau dengan hadis Nabi SAW. Kita pada hari ini nak jawab macam mana kalau hadis Nabi dibacakan di surau tapi kita tidak boleh keluar untuk datang? Apa sebenarnya kasih kita pada Rasulullah SAW? Tidak ada yang lebih. Dan Sayyidina Umar pernah satu hari dia kata, "Aku cinta kamu ya Rasulullah, lebih segala-galanya. Tapi daripada diriku sendiri, aku lebih cinta diriku sendiri." Tapi kata, "Iman kamu belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada ibu bapanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia seluruhnya, termasuk arti-arti kesayangan. Lalu Sayyidina Umar kata, "Aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih pada diriku sendiri." Maka Nabi kata, "Mulai hari ini iman kamu sempurna." Moga-moga kita mencintai Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, dan menjadikan Rasulullah sebagai petunjuk dalam hidup kita, insya-Allah. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersinggung peribadi, terkasar apa semua. Bukan niat saya untuk menghentam tuan-tuan, tapi sebagai menyatakan amaran. Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran, bila orang tu ada ilmu, di antara perkara yang mesti dia buat, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, hendaklah dia memberi inzar dan peringatan kepada kaum dan bangsa mereka bila mereka tamak dalam belajar nanti. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi, menjunjung perintah Nabi. Kita bukan saja berkumpul di surau ini, insya-Allah di akhirat nanti kita akan berkumpul di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami pada malam ini majlis yang mendatangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal soleh kami ya Allah. Terimalah segala amal soleh kami yang sedikit ya Allah, dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Kami merayu kepadamu ya Allah, walaupun kami bukanlah satu-satunya hamba-Mu ya Allah, tapi Engkaulah satu-satunya Tuhan kami ya Allah. Kau tolonglah ya Allah, supaya pandanglah kami dengan pandangan belah kasihan ya Allah. Ahli keluarga kami ya Allah, pimpinan masyarakat kami ya Allah, dan semua umat Islam di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak sanggup untuk menahan bakaran api neraka-Mu yang panas ya Allah. Kulit kami, daging kami tidak sanggup ya Allah. Ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami penghuni tetap syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kami penghuni tetap syurga-Mu ya Allah. Diri kami, anak-anak isteri kami, ahli keluarga kami, bapa kami, dan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk mencintai sunnah Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keyakinan kepada kami dengan ajaran agama Rasulmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan berilah kegembiraan kepada kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan jadilah kami orang-orang yang benar-benar beriman ya Allah. Dan berilah keselamatan kepada kami, jauhkan kami daripada bala dan bencana. Berilah kesabaran kepada saudara-saudara kami di pantai timur, terutama di Kelantan, Terengganu, Pahang ya Allah, yang ditimpa dengan musibah ya Allah, yang Engkau telah janjikan dalam Quran, wa basyiril ladzina as-sabirin wa basyiril ladzina as-sabirin allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallah.